Assalamualaikum kepada semua pelanggan-pelanggan Hello Kaca. Terima kasih kerana sudi menyewa mesin kaca Puzi. Mesin ni sangat powerful. Okay, sebelum kita mula demo untuk cara penggunaan mesin kaca Puzi ini, biar saya terangkan sedikit apa yang terdapat. So masa kami akan memberi kepada tuan akan terima sebegini. Maknanya beginilah cara kita pack, dan nanti bila tuan akan unpack pun akan jadi macam ni juga. Okey, mesin kaca Puzi ni dia ada nozzle, ada dua jenis nozzle. So satu nozzle yang besar ni, ini khas untuk kapet-kapet di rumah, yang besar-besar, kawasan yang besar-besar. Okey, nozzle yang kecil ni sangat sesuai untuk cushion kereta, sofa. Contohnya seperti kita sedut di kursi ke, kan? So ini nozzle dia tujuannya untuk kawasan-kawasan yang lebih kecil, lebih kecil. So kita ada dua komponen, dan tuan akan juga dapat dia punya hose, hose yang akan saya tunjuk nanti bagaimana nak sambungkan dia. Ni hose dia. Dan seperti biasa mesin electrical dia mesti ada elektrik. So kita simpan di sini, kita lilit dia kat sini. Okey. Selain itu, boleh zoom dekat sikit. Selain itu, mesin ni dia ada dua kompartmen. Okey, dia ada dua kompartmen. Satu di kiri saya, satu lagi di tangan kanan saya. Okey. Kompartmen ni fungsi dia berbeza, jangan tersilap. Ini sangat penting kompartmen ni. Okey. Kompartmen, mula-mula saya terangkan kompartmen yang di tangan kiri saya. Kompartmen ini khusus untuk diisikan air dan sabun. Di Hello Kaca kami akan bagi complimentary satu botol sabun antibacterial shampoo, antibacterial shampoo untuk tuan-tuan dan puan-puan gunakan. Okey, so di sini kita akan isikan air. Okey, sukatannya ada di sini. Banyak mana dia ada maximum level dia di sini. Okey, so kurang pada ni tak ada masalah. Janji jangan lebih pada ni, kerana ini akan menyebabkan tumpah dan melimpah, dan nanti mungkin merosakkan kapet atau cushion itu. Okey, so ini tempat isi air. Jangan okey, di sini pula, sini basically tempat segala sedutan vacuum akan keluar di sini. Dia akan keluar di sini dan tersimpan di sini. Segala kotoran akan disimpan di sini. Okey, jangan tersilap. So dia disimpan di sini. Nanti saya akan tunjuk demo, so itu akan lebih jelas. Okey. Untuk pengetahuan tuan-tuan, okey, dalam ni dia ada baldi kecil. Okey. Baldi ni dia ada tujuan dia. Sekejap lagi saya akan terangkan apakah tujuan baldi ni. Tetapi semasa kita vacuum, baldi ni kena sentiasa berada di dalam kompartmen ni. Kalau dia tak ada di dalam kompartmen ni, kemungkinan mesin boleh rosak, dan tuan akan menghadapi masalah kerana air-air kotoran akan masuk ke dalam tempat ini. Sebab itu baldi putih ni mesti sentiasa di dalam ini, dan tutup ini mesti sentiasa ditutup ketika kita vacuum. Okey, so harap pihak tuan-tuan dan puan-puan dapat ingat benda ni. Okey, selain itu saya lupa nak memberitahu berkenaan dengan button. Di sini kita ada dua button. Jangan risau, ada dua button. Apa sebab ada dua button? Satu button ni, okey, button yang nampak macam pancuran air ni, sebenarnya tujuan dia untuk kita spray air. Okey, mungkin tuan tak faham lagi sebab tak nampak lagi, tapi ini tujuan dia untuk spray air. Kita boleh tekan button ni. Okey. Lagi satu button, ini button yang paling penting sebenarnya. Ini button untuk menyedut. Inilah fungsi utama kaca Puzi ni, menyedut. Sangat powerful, mesin yang sangat powerful. Okey, so ini untuk menyedut. Sebenarnya button ni kita boleh tekan salah satu ataupun serentak dua-dua, tidak ada masalah. Nanti saya akan tunjuk demo, tuan akan lebih faham. Okey, jadi saya lupa nak katakan, dalam proses tuan-tuan membersihkan kapet ataupun cushion, sebenarnya kekuatan mesin ini sangat hebat. So dia tidak memerlukan kekuatan sabun yang tinggi, dia memerlukan kekuatan mesin. Jadi tuan-tuan jangan risau berkenaan dengan sabun, dan tidak perlu mempunyai buih pun sebenarnya. Ada setengah-setengah pelanggan hanya menggunakan air semata-mata untuk menyedut. Okey, kita pergi ke bahagian kedua. Sekarang saya nak tunjukkan bagaimana cara kita nak sambungkan hose dia.
Sangat mudah sebenarnya. Tuan nampak di sini ada seperti pipe yang terkeluar ni. So kita hanya perlu mengambil hose ni. Mula-mula dia ada dua satu yang kuning, satu yang hitam. Yang kuning ni nanti saya terangkan, tapi kita sambungkan yang hitam dahulu. Sambungkan macam biasa, just macam cucuk dia saja. Okey, kemudian kita sambungkan yang kuning pula. Yang kuning ni dia ni sikit, tapi kita hanya perlu pusingkan dia. Dan dia akan lock sendiri. Okey, jadi kalau nak keluar, dia ada nampak arrow tarik, kita tarik, dia akan keluar. So macam tu. Dia ada lock So kita hanya perlu cucuk, pusingkan. So sekarang dia dah ni, kita boleh kemaskan sikit. Okey, dia sudah sambung. So ini sambungan pertama yang kita akan lakukan. Okey, sambungan kedua, sambungan kedua ialah sambungan spray. Okey, saya lupa nak tunjuk tadi sebab tadi dia bersambung dengan nozzle. Okey, ini spray. Alat ni sangat penting sebab ini untuk spray air dia. Okey, ini alat spray air dia. Sebab pipe yang kecil ni untuk tuan-tuan, yang besar ni di mana dia menyedut masuk ke segala air dan kekotoran ke dalam kompartmen ini. Nozzle yang kecil ini pula, yang seperti pipe kita halus ni, ini sebenarnya untuk menyedut air untuk kita spray. Nanti saya tunjuk kat mana lah. Okay? Alright, sekarang saya sambungkan spray dengan hose. Kita sambungkan macam tadi, sama je konsep dia. Dia caranya serupa macam yang tadi. Kita sambungkan dengan kemas. Dan kita sambungkan pula sambungan yang kuning ni, yang ada lock. Okay? Okay? Sekarang dia dah lock. Okay? Cabut dia pun sama juga. Okay? Arah mana tak ada masalah sebab dia sama. Ujung dan pangkal ni sama. Okay? So sekarang dia dah lock. So di sini nanti ini dia akan sedut air untuk spray di sini. Dan di sini sedut untuk segala kotoran masuk ke dalam kompartmen ini. So sekarang kita dah sambung hose dengan spray dan hose dengan tempat simpan kotoran. Okey. Seterusnya, katalah okey, kita ingin cuci kapet. So kita ingin cuci kapet, kita akan sambungkan dengan batang panjang ni. Ini sebenarnya hanyalah pemegang. Pemegang. Okey, di sini saya nak tunjuk. Di sini kalau tuan-tuan tengok, dia ada lubang kecil di sini seperti lubang laluan air. Ini di sinilah tempat untuk keluar air yang nak spray tu. Yang bahagian besar pula untuk sedut segala kekotoran. So di sini dia kena di-matchkan dengan sini. Lubangnya akan connected dengan sini secara di dalamnya pun ada lubang kecil. So kita kena tengok dengan baik supaya kita boleh sambungkan dia dengan kemas. Kalau salah nanti dia alat ini boleh rosak dan tuan pun tidak dapat hasil yang memuaskan. Okey? Okey. Di sini dia ada dia punya lock, okey? Kalau kita pusing clockwise, dia release. Kalau anti-clockwise, dia ketatkan. So sekarang kita kena release sebab kita nak masukkan holder ni dengan spray. Sekarang kita cuba masukkan. Okey. Sekarang dah masuk. Apa kita buat seterusnya ialah kita ketatkan. Okey, di sini sangat penting. Saya tunjuk Jangan ketatkan terlalu ketat. Sekadar secukupnya. Sebab kalau terlalu ketat, kita akan merosakkan pemulas ini. Bila pemulas ini rosak, dia tidak akan ketat lagi sampai bila-bila. Maknanya dia dah rosak. Okey? Sebab skru-skru tu, aliran skru tu semua sudah rosak. Okey? So sekarang kita dah sambungkan ni dengan next kita akan sambungkan ini. Konsep dia masih sama macam tadi. Dia ada lubang kecil, ada lubang kecil dan dia mesti dipadankan dengan lubang sambungan di sini. Okey, sambung di sini. So kita tengok di sini, matchkan dia, mesti sambung lubang kecil tu masuk dekat yang lagi satu. Dan macam biasa, lawan jam untuk ketatkan. Lawan jam untuk ketatkan. So sekarang dia dah ketat. Tidak, jangan pulas terlalu kuat. Amaran, jangan pulas terlalu kuat kerana ada pelanggan yang telah buat begitu dan telah menyebabkan kerosakan pada alat ini. Kerosakan pada pemulas ini. So kalau nak release clockwise, itu pun sama, jangan kuat sangat, cukup sekadar boleh release. Sebab kaca sudah dah design ni dengan baiknya, so tidak perlu kita menggunakan tenaga yang terlalu banyak untuk mengetatkan. Okey. So sekarang kita sudah ada kita telah okey. Di sini ini hanyalah pemegang holder.
di mana dia mengikut kesesuaian masing-masing, ketinggian masing-masing, boleh di-adjust atas ke bawah, kiri ke kanan. Biasanya orang letak di atas supaya mudah untuk dia memegang ketika vacuum. Jadi kalau sesiapa yang dah rasa selesa tinggi begini, macam tadi, kalau nak ketatkan, pusing ke kiri. Okey, lawan jam. So dah ketat. Bila dia dah ketat, dia tidak move. Macam biasa, amaran sekali lagi, jangan pulas terlalu kuat. Okey, sekadarnya sahaja, secukupnya sahaja. Okey, macam biasa kalau nak release, arah jam. So dah boleh release. Okey, boleh gerak. Okey, so sekarang saya ketatkan semua. Okey, alright, saya ketatkan semua. Okey, stop dulu. Saya nak tunjuk. Tadi saya sudah menunjukkan cara penyambungan untuk nozzle yang besar. Nozzle yang besar ini khas untuk karpet. Untuk karpet. So sekarang saya akan menunjukkan tuan cara penyambungan untuk nozzle kecil yang untuk cushion kereta ataupun sofa ataupun tilam. Ini memang sangat sesuai untuk tilam, sofa dan cushion kereta. So sekarang saya tunjuk. Saya akan bukakan di sini sahaja supaya menjimatkan masa. Tidak perlu saya buka semua. So, saya akan buka di sini. Macam biasa, bila release, jangan pusing terlalu kuat. Bila release, belah kanan. Okey. So, sekarang kita dah release. Kita releasekan daripada bahagian spray. Sebab spray sentiasa akan digunakan. Yang ni, kita untuk nozzle kecil, kita tidak memerlukan pole ni, pemegang dia. Kita tidak memerlukannya. Sebab kita hanya menggunakan tangan secara direct. So, kita boleh letak ni di tepi. Dia tidak digunakan. So, sekarang, kita sambungkan spray, ini spray dengan nozzle ni. Kalau tuan tengok, kalau fikir logik, macam mana spray lubang begitu besar? Nanti saya tunjuk bagaimana spray ni berfungsi. Seperti biasa, nozzle juga mempunyai lubang kecil dan lubang besar. Dan sama macam tadi, di sini pun ada. So, kita kena padankan dia dengan baik. Masukkan dia dengan mudah. Okay. Dan seperti biasa, ketatkan ketatkan lawan arah jam. Ketatkan lawan arah jam. So, sekarang dah ketat. So, di sini kita sudah bersiap sedia untuk menggunakannya. Okey. Bila kita katakan spray, di manakah spray itu akan keluar? Sebenarnya spray itu akan keluar di sini. Di hujung. Bila kita tekan ni, air akan keluar. Di sini pun ada adjuster. Okey. Kalau kita longgarkan dia, air akan tidak halus. Kita ketatkan dia, air halus. So, biarkan dia ketat lebih baik kerana dia tidak akan membasahkan cushion ataupun karpet. Okey. So cara pemasangan saya dah terangkan. Selepas ini saya akan terangkan secara live demo menggunakannya. Okey. Sekarang saya nak tunjukkan, tadi saya dah memberitahu supaya jangan dipulas terlalu kuat. Inilah akibatnya apabila dipulas terlalu kuat. Nampak thread dia, thread plastik ni, ini hanya plastik bukan besi ya tuan-tuan. So thread plastik ni telah rosak. So apabila dia rosak, jadi dia tidak sempurna. Dia punya apabila kita pulas dia untuk mengetatkannya, dia akan memberi sedikit masalah. You see? Nampak? Dia tidak sempurna, dia akan menyebabkan gangguan. Walaupun tidak, you see, dia dah tidak sempurna seperti sebelum ini seperti asal. So itulah akibatnya. Saya tunjuk contoh, ini set yang dah rosak. So yang perlu diperbaiki. Inilah akibatnya apabila dipulas terlalu kuat. Okey tuan-tuan. Samalah juga untuk ini. Saya boleh tunjuk. Sama juga ini di sini. Okey. Di sini juga akibat dipulas terlalu kuat. Sekarang ia telah menjadi longgar. Kalau tuan-tuan tengok habis rosak. Sebab tu kita jangan pulas terlalu kuat. Cukup sekadarnya kerana kaca telah mereka khas benda ini tidak memerlukan kekuatan. Hanya perlu pulas saja perlahan-lahan secukupnya sampai hadnya. Okey tuan-tuan, jangan sekali-kali pulas kuat sebab ini akan berlaku. Okey, ini akan berlaku. Dia akan tertanggal, tak sepatutnya dia tanggal. Okey puan-puan, terima kasih